Okey, Muhammad Sajat bin Kamarul Zaman ataupun Sajat memang banyak keluar berita kebelakangan ni. Dan dalam semalam atau 2 hari lepas memang dia pun dah ada sembang daripada Australia. Dia sembang dengan Haris Iskandar pasal isu ni. So jadi kita dah tahu dia dah berjaya lari ke Australia. So cerita dia duduk kat Thailand. Lepas tu kena tangkap dengan pihak immigration Thailand sebab pasport dia tak sah, probably mati. Lepas tu Malaysia cari dia. Memang dia pun wanted dengan kerajaan Malaysia. Jadi dengan bantuan UN, dia apply refugee status untuk lari ke Australia. And dia dah berjaya. Fine. Kita pun dah tahu. Tapi apa yang kita tak tahu is kenapa dia lari. Sebab tak make sense. Sebab dia dah ada bisnes juta-juta dekat sini. Tapi kenapa dia lari juga ke Australia. So jadi dalam video ni kita nak tengok apa yang kes-kes mahkamah yang Sajat dah lalui. Sebelum kita start, saya nak tekankan yang walaupun kita tak setuju dengan dia, walaupun kita tak sependapat dengan dia, tapi kita respect dia as a human being. Jadi from now on saya akan panggil dia Sajat. And yang kedua, kes-kes ni saya akan susun ikut keberatan dia. Jadi bab kita Sajat sendiri, dia dah selamat dekat Australia and dia dah ada PR dekat sana. Ni dia cakap. Saja officially saja kat Australia dan menetap kat sini. Okay? Menetap kat sini. So, tak perlulah you all rasa, oh jadi refugee lah. I'm not refugee. I'm personal resident. I dah ada PR kat sini dah. Alhamdulillah, I happy sangat. Okay, dalam konteks ni, PR bukan personal residence. PR is permanent residence. And dia kata dia dah dapat. Tapi dakwaan tu tak make sense sebab dia masih dalam peringkat refugee. Sebab susah nak dapat PR. Bukan senang-senang dapat PR dalam masa sebulan untuk settlekan. Kita akan start. Tapi before that, saya rasa adik Sajat dapat capture apa yang pendapat saya dalam isu ni. Dalam semua isu ni. Ini pendapat adik dia. Boleh tak? Kau memang buat hal. Kau memang buat hal je. Sumpah, kau memang buat hal. Aku kena jawab semua benda. Boleh tak? Sakit hati. Okey, kes pertama. Pada Disember 19, 2018, Nur Sajat didenda 2,700 gagal kemuka penyata GST. Okey, mistake ni banyak company buat. Walaupun akta GST diperkenalkan pada 2014, tapi memang banyak bisnes yang saya pun tahu tak declare. Sebab memang tak clear dia punya rules dia. And benda ni normal sebab kerajaan implement undang-undang financial yang baru. So tak apa, 2,700. And rasa pun dia dah bayar. Kes ni kecil, settle. Kedua, Sajat didakwa memiliki produk tak lulus KKM. Mahkamah Magistrate Johor pernah dakwa Sajat memiliki 19 produk kecantikan tak berdaftar dengan KKM. Ini pun common. Ramai yang dah kena. Banyak pengusaha jutawan kosmetik semua dah kena. Tapi dalam isu ni, memang dia kena ambush. Dia kena rush. Kedai dia memang kena serbu dengan anggota dan pegawai unit farmasi. So, Sajat didakwa mengikut Seksyen 12.1 Akta Jualan Dadah 1992, jika sabit kesalahan, boleh didenda RM25,000 atau penjara sehingga 3 tahun. Dan kedua-duanya sekali. Okay, at first dia tak mengaku yang dia memang ada produk yang tak lulus KM. Tapi, yang kelakar dekat sini, prosecutor daripada Perkhidmatan Farmasi Johor minta hakim letakkan RM8,000 sebagai kes jaminan. Tapi, pihak Sajat minta RM1,500 dengan alasan anak guamnya tak pernah ingkar arahan mahkamah. Orang kaya pun nak minta saving. Tapi, hakim tetapkan RM7,000 sebagai wang jaminan. Lepas tu 23 Jun sebagai tarikh sebutan kes. Kes kedua. Okey, tadi dia didakwa dekat Mahkamah Session Johor Bahru. Sekarang ni dia ada lagi satu kes dekat Mahkamah Session Shah Alam. Okey, dalam laporan ni dia cakap mahkamah mengeluarkan waran tangkap terhadap Sajat sebab tak datang masa pendakwaan kes. Dalam tuduhan ni dia didakwa benda yang sama, 11 produk yang tak berdaftar dengan KKM. Jadi kita tahu dia tak datang. Okay, and waran tangkap pun dah dikeluarkan untuk dia. Lepas tu, masa 14 Oktober tahun yang sama, dia tukar dia punya pengakuan kepada bersalah. Kalau tengok report daripada Sosial Malaysia, 14 Oktober, Sajat didenda 14,500 atas 17 pertuduhan Mahkamah Magistrate. Memang dah dijatuhkan bersalah. Magistrate Hani Zatul Ahmad Zulkifli menjatuhkan hukuman selepas syarikat tersebut. Sebagai orang kena saman, diwakili pengarah bersama, Nur Sajat dengan Asyari Mazlan
menukar pengakuan kepada bersalah. So daripada total 17 tu, ada 11 produk yang 11 produk yang tak berdaftar, yang tadi itulah yang dia tak datang tu. Lepas tu 5 kesalahan memiliki kosmetik tidak bernotifikasi, dan 1 pertuduhan untuk menjual produk tak berdaftar kepada seorang wanita. Ini yang charge last ni memang tak make sense. And charge last ni rasanya nak solidkan dia punya pendakwaan. And ini rasanya memang agent daripada pihak berkuasa yang dakwa dia macam ni. Sebab contohnya kalau semua tak kena, at least 1 kena. Okay. Yang kes-kes sebelum ni memang nampak macam remeh. Tak ada masalah. Boleh settle cepat. Tapi dia tak nak settle cepat. So kita akan masuk kes dia yang agak pedas sikit. Pada Jun 17, 2019, ada seorang perempuan nama Yusmiliati Muhammad Yusof. Dia telah mengarahkan Sajat untuk minta maaf ataupun saman. Sebab Yusmiliati nak Sajat minta maaf sebab dia dah difitnah. Mengatakan yang dia gagal untuk menukar jantina Sajat dalam IC dekat Jabatan Pendaftaran Negara. Lepas tu dia kata ada police report yang dibuat oleh penolong Sajat yang kata dia tipu. Oleh sebab tu, dia ditangkap dekat Balai Polis Ampang dan disiasat di bawah Seksyen 420 Akta Penal Code. Akta 420 ni akta penipuan. Maksudnya menipu sehingga memberi harta benda. Sekarang ni, dia kata dia kena masuk turun naik court, siap kena tangkap apa semua. So cerita dia, apa dia kata, Sajat ada jumpa dia, and dia pun ada jumpa Sajat. Lepas tu Yusmiliati ni offer untuk tukarkan dia punya jantina dalam IC. Servis ni banyak orang buat, okay. Sekretariat banyak buat. So dia tahu borang apa nak kena. Memang ada bisnes macam ni. Bisnes melancarkan sebab dia expert dalam form apa nak kena buat, okay, apa step yang nak kena buat. So dalam isu ni Yusmiliati mungkin dia familiar dengan sistem JPN. So dia kata kalau you ada bukti, kita boleh buat, no problem. So dia offer. Bila Sajat dah bayar, Yusmiliati pun pergi buat. Dia pergi buat application tu untuk tukar jantina. Tapi ada satu dokumen tak cukup. Dokumen yang tak cukup tu ialah dokumen yang mengatakan dia ni betul-betul khunsa. Dokumen tu tak ada. So jadi, bila Yusmiliati pergi, JPN reject application tu, mengatakan dokumen tak lengkap. Sebab mana boleh nak tukar suka-suka? Kena ada bukti. Betul. So jadi bila cancel, duit dah ambil. Lepas tu bila job tak jadi, pihak Sajat buat laporan polis. Lagi satu, apa yang kelakar dia, dalam isu ni, Sajat tak mengaku yang dia ada percubaan untuk dia nak tukar gender dia pun. Dan dia tak pernah jumpa Yusmiliati ni. So, kes ni kelakar. Sebab ada report polis. Siapa yang buat report polis tu? Sajat and the gang lah. So, kata tak pernah jumpa. Tapi dah buat report polis dekat dia. So, agak pelik. Okay, lepas tu, pada 24 Julai, ada laporan daripada Sinar Harian yang mengatakan, Suziana Sulaiman ada mengemukakan tuntutan saman fitnah terhadap Muhammad Sajat Kamarul Zaman kerana mendakwanya menjual produk tiruan. Suziana, dia bekas stokis Sajat, memohon ganti rugi berikutan barangannya telah dirampas oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. So sebab Sajat cakap dia jual barang tak ori, dia kena rush. So dia kena serbu. And barang dia kena rampas. Ini memang taktik orang-orang macam ni. Cakap dia jual barang tak bagus. Tapi tak ada follow up dalam ni. Mungkin settle di luar mahkamah. Pada 24 Julai 2019, ada laporan Sinar Harian yang mengatakan Suziana Sulaiman ada mengemukakan tuntutan saman fitnah terhadap Muhammad Sajat kerana mendakwanya menjual produk tiruan. Suziana ialah bekas stokis lelaki itu dan oleh sebab fitnah yang Sajat buat, barang-barang dia dah dirampas oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. So sebab Sajat punya report ni, sebab Sajat punya statement menyebabkan dia kena ambush, dia kena rush and barang dia dirampas. Dalam notis tuntutan permohonan maaf dengan ganti rugi, Zaliha yang menjalankan perniagaan syarikat Cercax Beauty mendakwa lelaki itu memfitnahnya bengkong yang dijual plaintiff tidak berkualiti, palsu, ditiru walaupun pada hakikatnya bengkong tersebut telah dibeli dari penghilang yang sama dengan Muhammad Sajat. Lepas tu tak cukup dengan tu, Sajat juga ada cakap yang pernah bekerja sebagai pelacur masa dekat Australia. Itu agak melampau, to be honest kan. And apa kena mengena nak cakap orang pelacur ke tak pelacur, pernah kerja as pelacur, sama-sama berniaga. Tak ada sebab. Agak kelakar juga kes ni, sama macam kelakar tadi. Lepas tu, pada 9 Julai 2019, Sajat ada report polis yang mengatakan bekas pekerja dia
Sebab kes ni agak penting. Sebab kes ni panjang. And salah satu kes yang paling besar Sajak pernah ada dalam mahkamah. So, Sajak kata dengan tertangkapnya wanita yang pernah diberi kepercayaan di dalam syarikat sebelum ini, beliau berharap dapat membersihkan namanya yang terjejas gara-gara tuduhan dihadapi. Okay. Dalam laporan Malaysia Gazette juga cakap, yang bekas pekerjanya itu terlibat menyeleweng wang syarikatnya berjumlah 1.3 juta yang dilakukan sejak 2017, setahun selepas dia ambil bekerja. Dia kata ada ex-staff dia, okay, seleweng duit dia dekat 1 juta lebih. Lepas tu, dia memang orang kepercayaan saya dan dia juga merupakan sepupu saya. So, siapa sepupu dia ni? Pada 5 Oktober tahun lepas, Hakim Mahkamah Syariah Shah Alam menolak permohonan Syakir dan Nurwati untuk membatalkan tuntutan balas Nur Sajat Estetik dengan kos RM3,000 dibayar kepada syarikat Nur Sajat. So, dalam ni, sepupu dia, Nurwati dengan Syakir, kita kena ingat nama ni. Sebab nama ni akan muncul lagi dan nama ni akan menjadi lagi penting. Nurwati dengan Syakir. Jadi oleh sebab yang Sajat buat laporan polis, dia kata orang ni ada seleweng duit saya and dia kena tangkap. Tapi dalam masa yang sama, dia ni ada nak saman kes dalam mahkamah. Dia nak saman Sajat dalam mahkamah. See? Up to this point, cerita tak conclude lagi. Memang tak clear. Next case. Murai ada report pada Januari 31, 2020 yang mengatakan Nurwati bersyukur menang saman terhadap Nur Sajat. Ini orang tadi. Dia dah berjaya memfailkan saman terhadap Nur Sajat Estetik atas kegagalan syarikat usahawan tersebut membekalkan bengkong dan girdle yang dipesan oleh syarikat itu antara Februari dan April 2018. So, ini kes yang sebenarnya. So, kita ingat tak tadi? Ada nama Nurwati, kan? Yang dia kata cousin dia and orang kepercayaan dia. So, rupa-rupanya, memang dalam ada kes mahkamah antara dua-dua ni, yang sebelum tu, yang mana Nurwati dah cuba untuk saman Sajat, tapi tak jadi. Tapi, pada Januari 31, Murai ada report yang OWA Resources berjaya memfailkan saman terhadap Nur Sajat Estetik di atas kegagalan syarikat usahawan tersebut membekalkan bengkong dan girdle yang dipesan oleh OWA Resources di antara Februari dan April 2018. Siapa toki OWA Resources ni? Nurwati. Orang yang kena fitnah dengan Sajat, kononnya cakap seleweng duit company. So dia kata sebab tak deliver order tu, perniagaan dia jahanam. Oleh sebab tu dia kena bayar balik wang yang telah dibayar oleh ejen-ejen tersebut. Ejen-ejen dia minta duit balik sebab barang tak dapat. Barang tak dapat sebab Sajat tak bagi. Okay, so up to this point kita dah tahu Nurwati menang saman terhadap Sajat. Pada 31 Januari ni kita tak tahu berapa jumlah saman itu. Ada report yang cakap 200,000. Tapi actually bukan. Sebab pada 30 Disember 2020, Sajat diarah bayar ganti rugi 200,000 kepada stokis bengkong bila dia kalah kes langgar kontrak. Okay. The Star ada report 30 Disember, usahawan kosmetik Nur Sajat diperintah membayar ganti rugi sebanyak 200,000 kepada OWA Resources. Lepas tu, Mahkamah Tinggi Shah Alam buat keputusan meningkatkan bayaran ganti rugi dan kos apabila mendapati Nur Sajat atau nama sebenarnya Sajat Kamaruzaman 35 melanggar kontrak perniagaan. Sebelum ni Mahkamah Session menduluskan 15,000 kepada anak guamnya bagi 2 daripada 4 ganti rugi yang difailkan. So masa Januari hari tu, dia dah menang kes hanya 15,000 daripada minta 200,000. Lepas hujung tahun 30 Disember 2020, mahkamah naikkan amount tu jadi 200,000. So dia kena bayar 200,000. Okay, perlu diingatkan, it's very important to note that dalam masa selepas dia dah kena charge yang first time tu, yang masa Januari tu, dia ada pergi buat umrah. And apa yang terjadi kat sana tu memang semua orang dah tahu. Kalau boleh saya tak nak cover. And pada Disember 30, 2020 ni, dia dah diperintahkan untuk bayar 200,000. Baik, mulai sekarang, saya rasa elok untuk saya ceritakan semua ni mengikut kronologi. Sebab lepas ni lah keadaan semua jadi huru-hara. Baru je lepas dia kena saman 200,000, ini terjadi. So, the lawyer will be there, right? Is he there? Belum terkira dengan tidak. Ayah, dia pulang dia. Apa buat? Buat okay.
Dah parking dah. Bob dah parking. Layu Bob dah. Okay. Dah parking. Okay, video tadi tu, dia kena tangkap dengan Jais. Utusan Malaysia ada laporkan Sajat tak mengaku tuduhan berpakaian wanita. So, dia ditangkap oleh Jais untuk didakwa di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam atas tuduhan berpakaian seperti wanita sehingga menyebabkan agama Islam dipandang hina. Menurut sumber, lelaki itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut yang dijalankan di hadapan Hakim Syar'i. Mengikut pertuduhan, Muhammad Sajat didakwa atas tuduhan berpakaian menyerupai wanita dalam majlis bacaan Yasin dan solat hajat kira-kira pukul 7.30. Dekat mana? Dekat premis kecantikan dia sendiri. Maksudnya dia buat kenduri sendiri, tapi dia pakai macam wanita. Mungkin ada sembahyang hajat, dia pakai telekung. Lepas tu kalau kita tengok lagi, kalau dia dah dapati bersalah, apa yang terjadi kat dia? Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 yang memperuntukkan hukuman tidak melebihi RM5,000 dan penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Untuk makluman semua, kalau ramai yang dah didakwa bawah ni tak masuk penjara, semuanya akan pergi kena denda dan sesi kaunseling. Dia juga mendakwa telah mengalami kecederaan dan bengkak di badan ketika bergelut. Okey, ini penting. Kita kena ingat ni. Mendakwa diri dia mengalami kecederaan dan bengkak di badan ketika bergelut. Jadi dia dah mengaku tak bersalah. Masuk ke trial. Bila masa trial, dia tak datang sampai mahkamah keluarkan waran tangkap terhadap Sajat. Asrawani ada report yang Mahkamah Tinggi Syariah mengeluarkan waran tangkap terhadap usahawan kosmetik Nur Sajat kerana gagal hadir pada prosiding kes berpakaian wanita 3 tahun lalu. And kita semua tahu, bila waran tangkap ni keluar, Sajat dah tak ada dekat sini. Dia dah selamat dekat Thailand. Macam mana dia keluar? Masih misteri. Ada orang buat spekulasi banyak, ada orang tolong dia diseludup apa semua. So itu semua kita tak sure. Apa yang kita tahu, dia dah berjaya meloloskan diri, mungkin guna jalan tikus, saya tak sure, atau ada tolong dia untuk keluar sampai ke Thailand. Tapi up to this point, tak ada siapa tahu dia dekat mana. Sampai polis pun banyak kena game, cakap ada yang dia dekat Kelantan, ada yang dekat Terengganu, ada yang dekat JB, tapi semua tu tak betul bila polis pergi check. Jadi, sampai sini Sajat dah wanted. Lepas tu, pada 14 Jun 2021, Sinar Harian ada report yang Sajat dikendaki polis kes penipuan kad pengenalan. Dalam report ni dia kata polis sedang mengesan usahawan kosmetik kontroversi Muhammad Sajat atau lebih dikenali sebagai Nur Sajat bagi membantu siasatan berhubungan kes penipuan menukar maklumat kad pengenalan. Ingat tak dulu dia pernah buat apa? Ingat tak dia hampir kena saman dengan satu perempuan ni yang cuba untuk tolong dia kes tukar jantina dekat JPN. Rupa-rupanya dia pun adalah salah seorang mangsa kes penipuan kad pengenalan yang berasingan. Sebab tu saya tak percaya yang bila Sajat kata dia tak pernah cuba untuk menukar jantina. So ini bukti dia. Dia memang ada terlibat. Dari segi macam mana kita tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Sebab dia tak datang. Sebab dia dikenali sebagai saksi kepada kes ni. Dan kita pun dah tahu dia dekat Thailand pada masa ni. So memang dia takkan datang. Sebulan lepas tu, Sajat kena notis bankrupt. Mahkamah Tinggi Shah Alam di sini membenarkan notis bankrupt terhadap usahawan kosmetik Muhammad Sajat untuk diserahkan secara penyampaian ganti melalui notis iklan dan penampalan. Peguam utama OWA Resources Nurul Hafizah Hassan berkata ini berikutan kegagalan usahawan terbabit membayar penghakiman sebanyak RM200,000 kepada stokis utama OWA Resources. So bila dah hantar surat minta duit tu, tak ada reply. Kemudian dia lari pergi Thailand, tak bayar. Bila tak bayar, Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan notis kebankrapan terhadap usahawan kosmetik Muhammad Sajat Kamaruzzaman. So, saya ada jumpa notis bankrupt dia. Mari kita tengok. Okey, ini notis bankrupt dia. Muhammad Sajat Kamaruzzaman, ex-parti Muhammad Syakir bin Hussein, Nurwati binti Hussein. Pemintang penghakiman, notis kebankrapan terpinda kepada Muhammad Sajat bin Kamaruzzaman. Baik. And bagus juga bila keluar notis ni sebab kita dapat tengok actually berapa amount yang Sajat kena bayar dan untuk apa yang dia kena bayar. Jadi, jumlah prinsipal setakat 21 hari bulan 12, 2020. Jadi, baru kita tahu yang dia kena saman tu, amount dia RM113,000. Tambah dengan kadar faedah 5% tahun atas jumlah yang tadi itu dan tarikh pemfailan rit saman sehingga 3 bulan 3 2021 dah 902 hari. So, dia kena 5% tahun. So, extra RM14,000. Lepas tu dia kena bayar kos bagi peringkat perbicaraan di mahkamah session RM55,000. Lepas tu dia ada rayuan, gagal and kena bayar lagi. Kos rayuan di mahkamah tinggi jumlah setakat 3 bulan 3, RM15,000. Jadi total dia jadi RM197,329.87. Ini amount yang Sajat gagal bayar kepada OWA Resources. Tiba-tiba pada September 2021, gempa satu Malaysia yang Sajat dah kena tangkap dekat Thailand.
Kenapa dia kena tangkap? Sebab pasport yang dia ada tak sah. Mungkin boleh jadi expired ataupun hilang atau bagaimana. Tapi memang kita pun tak sure sama ada dia keluar menggunakan pasport betul ataupun dia disedut keluar. Itu masih tak clear. And dekat sana, bila dia dah kena tangkap, dia ada kawan yang boleh bela, yang boleh ikat jamin dia $2,000. Lepas tu ada juga laporan yang cakap dia bebas dekat sana. Walaupun di bawah pemerhatian kerajaan Thailand, tapi dia masih keluar macam biasa. Tak apalah. Lepas tu kita dapat tahu Malaysia request extradition untuk Sajat balik ke Malaysia sebab dia ada beberapa kes yang dia kena datang. And dia ada hutang yang besar, kes mahkamah. Tapi dalam proses tu, Sajat dah dibantu oleh beberapa pihak termasuk UN Malaysia dan UN Thailand untuk dia lari ke Australia. And dekat Australia, kita dapat tahu betapa powerfulnya Sajat ni apabila New York Times, salah satu newspaper Amerika Syarikat yang paling top, interview dia. Dalam interview ni, macam biasa dia ada cakap cerita dia, dia ada buat cerita sedih dia. Lepas tu, wartawan ni ada tuliskan situasi perundangan Malaysia mengikut lensa barat. Walaupun saya sure yang interviewer ni daripada Asia Pasifik punya office. Tapi dalam laporan New York Times tu, ada satu benda yang saya rasa agak janggal. Dalam laporan New York Times, Sajat ada cakap, at least 3 men kicked her and pinned her down. They groped her breast, she said. The same day, she was handcuffed, arrested and officially charged. Dalam ni dia kata, sekurang-kurangnya ada 3 lelaki tendang dia. Lepas tu, pegang dia dekat tanah. Lepas tu, raba dia. So, ini adalah allegation baru. Sebab cerita ni kita tak pernah tahu. Yang kita tahu, dia memang pernah ada file report yang dia dikasari. And sebab tu dia kata dia menangis dalam detention. So, ini adalah allegation baru yang dia kata mak dia sendiri nampak. Bila mak dia tanya, macam kenapa buat macam tu, dia kata tak apa, Sajat ni lelaki. So, ini adalah allegation yang baru yang bagi saya agak confusing. Sebab memang standard procedure untuk arrest ialah untuk check senjata ataupun ada bahan-bahan yang berbahaya. Jadi pada pendapat saya, officer-officer tu hanya menjalankan tanggungjawab. Tapi, for the benefit of the doubt, memang ada officer yang ambil kesempatan. Tapi tak apalah. Dia ada buat allegation baru. And dia kata dia dah report pasal isu ni. Kata after the incident, Miss Nur Sajat made a police complaint. And a few days later, the authorities said that a religious department enforcement officer was called in to give a statement. Since then, no further action has been taken. The religious department refused to comment. Dalam report ni, obviously berat sebelah kepada Barat. Dia kata dia dah buat report. Tapi pada 21 Oktober, MSTAR ada keluarkan satu laporan yang mengatakan polis tiada terima laporan mengenai dakwaan cabul Nur Sajat. Dalam tu dia kata polis belum menerima sebarang laporan mengenai Sajat yang mendakwa diserang secara seksual oleh pegawai penguatkuasa dan polis hanya menerima laporan bahawa Nur Sajat dikasari semasa penangkapan dibuat oleh JAIS pada bulan Januari. So dia tak pernah buat report. Dia hanya ada buat report yang dia dikasari. Gangguan seksual tak ada. Adalah dakwaan yang baru dan sangat serius. Saya tidak menyokong mana-mana pihak dalam ni. Saya nak semua siasat dengan teliti biar semua orang tahu apa yang betul-betul terjadi. Baik, bila dia dekat Australia, dia pun dah rasa selamat, dia pun dah bebas. Dia dah dapat refugee status daripada UNHCR sebab polis pun ada dia punya kad. Dia dah boleh hidup macam biasa walaupun dalam quarantine, tapi dia dah boleh post status and update apa semua. So kalau korang nak follow, korang boleh follow. Tapi mari kita bincangkan apa implikasi dia bila buat macam ni. First, ada allegation yang mengatakan Sajat menghina agama. Sajat menghina agama Islam bila dia pergi umrah tu pakai macam perempuan, masuk ke kawasan perempuan walaupun dia dilahirkan lelaki. Bagi saya semua ni open to interpretation. Kalau boleh saya tak mau ulas sangat. Masing-masing ada pendapat masing-masing and ustaz-ustaz pun dah cakap apa point dia. Yang kedua, bagi saya dia ada menghina undang-undang bila dia lari daripada bayar hutang yang mahkamah dah suruh bayar. Kemudian dia menggunakan pembantu dia untuk upload status kononnya yang dia ada dekat Langabeh, Johor Bahru. Padahal time tu dia dah dekat Thailand. So basically dia main police entry dengan polis sendiri. Real life police entry. Yang ketiga, dia ada memburukkan nama Malaysia lagi dengan buat tuduhan baru yang mana sebelum ni dia tak buat laporan. Dalam tuduhan baru tu dia kata officer-officer Malaysia ada cabul dia. Bagi saya tuduhan ini sangat berbahaya sebab efek dia orang-orang negara luar atau pihak-pihak negara lain akan fikir memang kita benci sangat dengan orang-orang macam ni sampai pihak polis pun ignore laporan dia. Ini tak betul sebab polis sendiri dah sahkan bahawa laporan yang diterima hanyalah laporan dikasari dan tiada
isu cabul. Dalam poin ni saya rasa Malaysia nama dia hancur. Keempat, bagi saya Sajat hina rakyat Malaysia sebab dalam interview-interview yang dia bagi masa dia dekat Australia dan dekat Thailand, dia imply yang orang Malaysia dan kerajaan Malaysia tak tahu hak-hak asasi manusia. Dalam poin ni saya nak cakap, kita tahu hak-hak asasi manusia. Kita tahu peranan UN. Tapi saya ingin tegaskan, kita rakyat Malaysia dan negara Malaysia, kita ada hak untuk undang-undang kita sendiri. Kita boleh terima dan boleh tak terima. And kita faham undang-undang ni. Sebab bagi saya, dalam isu hak-hak manusia ni, Sajat memang overreact. Dia memang overreact isu hak-hak asasi manusia ni. Sebab kita tahu, tak ada siapa pernah harass dia secara physically. Dalam online, semua orang kena harass, of course. Jadi, untuk penutup, pada saya, tak adil nak kata kita atau kerajaan benci sangat sampai nak bunuh Sajat. Itu tak betul. Kita tak benci dia. Kalau kita benci dia, kalau kita tak suka dia, kalau rakyat Malaysia betul-betul anti Sajat, dia tak akan jadi kaya macam ni. Dia tak akan jadi kaya. Dia tak akan boleh ada ramai kawan yang kaya. Dia tak boleh masuk TV dan sebagainya. Itu tak masuk akal. Rakyat Malaysia ada yang suka dia, ada yang tak suka dia. Macam biasa. Dan apa yang dibuat selama ni pun, yang mengundang rakyat Malaysia macam menghina agama, pergi umrah sebagai perempuan, pakai baju wanita dalam majlis agama. Itu semua kemarahan yang dia understand. Tapi kita tak ada sampai nak bunuh dia. Tapi saya memang tak boleh nak lupakan implikasi bila dia kata rakyat Malaysia tak tahu undang-undang hak asasi. Bagi saya, itu menunjuk dia cuba bagi tahu orang luar yang rakyat Malaysia ni kampung, rakyat Malaysia ni totok, tak tahu apa-apa. Kemudian dia ada cakap, oh kita kena keluar. Betul kita kena keluar, tapi bukan sebab ini. Kita kena keluar sebab nak explore. Tapi bab undang-undang kita tahu. Dan kita ada hak untuk mempertahankan sovereignty negara kita dan undang-undang. Tapi apa-apa pun, saya ucapkan all the best. Itu saja. Dia pun dah bebas sekarang ni. Hopefully dia dapat lagi sukses. Okay, sampai situ je. Thanks.